Okay. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Hari ini kita akan bersama-sama dengan Cikgu Rohaiza untuk ulang kaji tema Tamadun Islam, ya, untuk sejarah SPM 2020. Terima kasih kepada pelajar-pelajar, ya, yang menyertai kelas pada hari ini. Baik, program ulang kajian ni adalah program target 80 PPD Perak Tengah SPM 2020. Jadi selamat datang kepada pelajar-pelajar yang berada di talian bersama dengan cikgu sekarang ni. Okey, jadi cikgu masuk semula ya, apakah tajuk penting 2020? Okey, jadi kalau dilihat berkaitan dengan tamadun, ya, tema tamadun Islam, ya, cikgu letakkan di situ ada 6 tajuk penting, ya, untuk pelajar kuasai untuk SPM 2020. Okey, yang pertama zaman jahiliah untuk bab 4. Okey, kemudian penyebaran Islam juga bab 4, perjanjian Aqabah bab 5, Bani Umayyah bab 6, teori kedatangan Islam bab 7, pengaruh Islam dalam bidang pendidikan, ya, bab 7 kita gabungkan bab 7 dan juga bab 8. Okey, jadi cikgu nak buat flashback balik semula ya kepada pelajar. Okey, apakah yang dimaksudkan dengan zaman jahiliah? Okey, kita tengok jahiliah. Apa maksud jahiliah? Jahiliah ataupun jahil ataupun jahala. Ya. Jadi zaman jahiliah ni adalah sebelum kebangkitan Rasulullah SAW Nabi Muhammad dan juga mundur pembangunan akhlak dan sosial dan juga tiada ilmu, ya, ilmu pengetahuan. Okey, kita tengok ya ciri-ciri ya masyarakat Arab jahiliah. Okey, pelajar boleh respon tak? Okay, cikgu nak tengok jawapan pelajar. Pelajar boleh on mic. Ya, okey, contohnya di sini Fizana Azman ada di talian cikgu. Fizana, Luqman, ada Nadia. Okey. Kita tengok daripada aspek politik. Ya, kita flashback semula dari aspek politik, ciri-ciri masyarakat Arab jahiliah. Okey, ada siapa-siapa nak respon? Okey, Luqman. Okey, berikan apakah ciri masyarakat Arab jahiliah dalam aspek politik? Masyarakat Arab jahiliah dia mengamalkan sistem kabilah. Okey, mengamalkan sistem kabilah. Okey, bagus Luqman. Okey, lagi? Okey, kemudian para pedagang lebih mementingkan keuntungan daripada aspek ekonomi. Flashback semula ya. Okey, kemudian dalam aspek agama ada kepercayaan. Okey, bagaimana agama dan kepercayaan? Apakah agama kepercayaan masyarakat Arab jahiliah? Animisme. Okey, animisme. Okey, betul ya. Animisme ataupun menyembah berhala ya. Okey, dia ada menyembah berhala iaitu agama watani. Kemudian animisme seperti memuja alam seperti pokok. Okey, sosial. Bagaimana kehidupan sosial masyarakat Arab jahiliah? Okey, Nurizian. Ada di talian Nurizian? Boleh respon pada cikgu? Mengamalkan perbuatan yang tidak bermoral. Okey, mengamalkan perbuatan yang tidak bermoral ya. Mengamalkan perbuatan yang tidak bermoral seperti berjudi, berzina dan minum arak. Okey, bagus Izian ya. Terima kasih. Okey, betul ya, mengamalkan perbuatan tidak berakhlak ya. Seperti berjudi, minum arak. Ya, dan juga bayi perempuan ditanam hidup-hidup. Okey, jadi perbuatan tidak berakhlak itu adalah fakta, seperti berjudi, minum arak itu adalah contoh ya. Okey, jadi kita tengok ya soalan kertas 1 di sini. Ya, soalan kertas 1, okey, pelajar boleh menjawab ya di ruangan chat ataupun boleh respon ya. Okey, pelajar boleh menjawab ya. Okey, soalan yang cikgu berikan di sini. Okey, yang pertama di sini kita tengok soalan SPM 2013 ya. Okey, maklumat berikut berkaitan dengan kehidupan masyarakat Arab zaman jahiliah. Okey, yang pertama menyembah berhala, menanam bayi perempuan yang baru lahir dan X. Apakah X? Ya, apakah X? Adakah membina pertempatan kekal?
mahir membina sistem pengairan, mengamalkan semangat asabiah dan juga mempunyai susunan lapis masyarakat. Okey, pelajar boleh berikan jawapan pada cikgu di ruangan chat sekarang ni. Apakah jawapannya? Okey, Nadia Said C. Nurul Fahana juga jawab C. Okey, Afiq C. Syaza Akilah C. Okey, betul ya, mengamalkan semangat asabiah. Semangat asabiah itu semangat kesukuan yang melampau. Okey, itu adalah ciri-ciri masyarakat Arab Jahiliyah. Okey, seterusnya. Okey, kita tengok soalan SPMU 2016. Okey, mengapakah masyarakat Arab Jahiliyah marah dan bermasam muka apabila menerima kelahiran anak perempuan? Okey, A. Harta tergadai, B. Hilang jawatan, C. Maruah tercabar dan juga D. Keluarga terancam. Okey, Puteri kata C, Syaza Akilah C, Nur Izian C, Akmal Haikal juga jawab C. Okey, Lokman Al-Hakim juga jawab C. Okey. Bagus ya, pelajar target ni ya. Okey, jawapan maruah tercabar. Okey, betul ya. Okey, seterusnya. Ya, seterusnya kita tengok. Ya, soalan SPM 2016. Maklumat berikut merujuk kepada peperangan yang berlaku dalam kalangan masyarakat Arab Jahiliyah. Ya, okey, iaitu Perang Al-Basus. Ya, kita tahu masyarakat Arab Jahiliyah. Ya, ciri-ciri masyarakat Arab Jahiliyah suka berperang. Ya, okey, berlaku antara Bani Taghlib dengan Bani Bakar, berlangsung selama 40 tahun kerana seorang anggota kabilah dibunuh, maka peperangan Al-Basus berlangsung selama 40 tahun. Okey, kita tengok ya. Apakah jawapannya? Mengapakah perang tersebut berlarutan selama 40 tahun? A. Kerajaan pusat tiada, B. Hasutan kerajaan Parsi, C. Kawasan pertanian terhad dan D. campur tangan orang Yahudi. Okey, Afiq Najmi jawab A. Puteri Sabrina A. Nadia A. Syaza Akilah dan Nurul Fahana juga jawab A. Okey, betul A. A kerana kerajaan pusat tiada. Ya, okey, kerajaan pusat tiada. Okey, kenapa kerajaan pusat tiada? Ya, jadi pelajar kena pastilah ya, tiada kerajaan pusat sebab ya zaman jahiliyah berlangsung ya, mereka mengamalkan semangat kesukuan ya dan semangat asabiah yang melampau. Sebab itulah tak adanya kerajaan pusat ya. Okey, soalan seterusnya kita tengok. Okay, masyarakat pada zaman jahiliyah sering bergaduh sesama sendiri. Mengapakah pergaduhan tersebut berlaku? Okey, adakah pertukaran hak menguasai telaga Zamzam? Okey, perebutan hak milik mengawal Kaabah, pertelagahan kuasa mengutip cukai dan seterusnya pengamalan semangat kesukuan. Maaf tu ya, kesukuan bukan kedukuan. Okey. Jawapan, okey, Syaza Akilah jawab D, Farhana D. Ya, okey, Isian D juga dengan Puteri Nur Sabrina juga jawab D ya, semangat pengamalan semangat kesukuan ya. Okey, silap tu ya. Okey, jawapannya betul D ya, semangat kesukuan. Okey, SPM 2018 kita tengok. Masyarakat Arab Jahiliyah mengamalkan sistem kabilah. Apakah kesan amalan sistem tersebut? Okey, pelajar boleh tengok. Okey, satu, perang hendak berlaku, perang kerap berlaku. Dua, sistem beraja merosot. Tiga, pengaruh asing lemah. Dan empat, semangat asabiah muncul. Okey, masing-masing pelajar yang ada di talian dengan cikgu sekarang ni, Puteri, Nadia, Farhana, Syaza Akilah, Izian menjawab B. B apa dia? Iaitu semangat asabiah muncul dan juga perang kerap berlaku. Ya, okey, mengamalkan sistem kabilah. Apa maksud sistem kabilah? Sistem kabilah ialah ya mengamalkan semangat kesukuan. Okey, jadi jawapannya betul B ya, 1 dan 4. Okey, seterusnya. Okey, kita tengok soalan ya seterusnya berkaitan dengan latihan kertas 2, soalan struktur dan esei.
Okey, jadi soalan struktur dan isi ni cikgu dah berikan kepada calon-calon target untuk menjawab soalan, dan hari ni kita tengok bagaimana jawapan yang diberikan oleh pelajar. Ya. Okey, kita lihat seterusnya. Okey, ini pelajar yang soalan yang dijawab oleh Nur Syazliana binti Zulkifli dari Lima Al-Biruni dari SMK Deri. Ya. Berkaitan dengan soalannya, mengapakah masyarakat zaman tersebut dikenali sebagai masyarakat Arab Jahiliah? Okay, 4 markah, maksudnya pelajar memberi respon kepada 4 isi. Okay, kita tengok di situ, masyarakat zaman tersebut dikenali sebagai masyarakat Arab Jahiliah kerana ingin menggambarkan perubahan yang dibawa oleh Islam dalam corak kehidupan dan pemikiran masyarakat. Okey, jadi di situ ya Syazliana berikan jawapan panjang lebar dalam satu ayat, tetapi ayat tersebut tiada markah sebab dia memperkenalkan. Jadi pelajar ingat ya, soalan untuk 4 markah ni jawapan perlu direct. Mengapakah? Apa maksud mengapakah pelajar? Mengapakah? Perlu tahu kata tugas ya untuk menjawab soalan. Apa maksud mengapakah? Okey, Alfi Najmi jawab sebab. Okey, bagus Alfi Najmi. Ya, sebab. Okey, sebab ya. Okey, jadi ayat yang pertama Syazliana buat tiada markah. Markah yang diberikan pada perenggan ayat yang kedua dia ya, iaitu kita tengok di situ, selain itu kerana mereka tidak menerima kebenaran. Tidak menerima kebenaran. Itu satu markah. Dan tidak mengikut ajaran Nabi dan Rasul sebelumnya. Okey, jadi di situ dia dapat daripada 4 markah dia dapat 2 markah sebab ya dia berikan huraian berkaitan dengan jahiliah. Dia tak tanya mengapakah, tidak menyatakan sebab. Okey, kemudian Nur Ain binti Murad dari SMK Iskandar Shah ya, Kelahiran Sains. Kita tengok jawapannya. Okey. Di situ ada jawapan. Okey, Nadia Hari Talia, boleh baca tak Nadia? Okey. Jawab soalannya. Okey, cuba baca Nadia. Masyarakat Arab Jahiliyah dikenali sebagai masyarakat Arab Jahiliyah kerana mereka tidak menerima kebenaran dan tidak mengikuti ajaran para Nabi dan Rasul. Selain itu, mereka tidak menyembah Allah yang Maha Esa. Seterusnya, kehidupan mereka adalah kucak-kacir kerana tiada Nabi, Rasul dan Kitab. Hari sekali, akhlak mereka adalah rendah kerana mereka bersifat kejam dan angkuh. Okey, jadi cikgu tunjuk apa pada kamu ya, bagaimana Nur Ain Murad ni dia menggunakan fakta dan juga huraian. Okey, contoh ya, okey di situ tidak menerima kebenaran. Okey, itu satu fakta yang pertama. Yang kedua, tidak menyembah Allah. Okey, yang ketiga tu tidak mengikut ajaran para Nabi dan Rasul ya. Okey, jadi kucak-kacir kerana tiada Nabi, itu adalah ya huraian kepada fakta. Jadi kucak-kacir, akhlak rendah dan juga akhlak rendah seterusnya adalah bersifat kejam. Okey, jadi di sini kita lihat Nur Syazliana berikan 2 daripada 4 markah, dia dapat 2 markah saja, manakala Nur Ain Murad dia memberikan 6 isi ya. 6 isi ya. Bukan 6 isi ya. Kita tengok di sini dia ada 7 isi ya, 7 isi ya. Membawa kepada 4 markah ya, 7 isi ya, dihuraikan secara ringkas sahaja ya, tak perlu ada penambahan ayat permulaan tu sebab kita terus ya soalan direct je. Okey, jadi 7 isi 4 markah. Jadi jawapan yang begini baik ya. Jadi kalau soalan berkaitan dengan jahiliah, minta pelajar terus beri fokus macam begitu ya. Mengapakah terus kepada sebab seperti mana yang Afi Najmi katakan tu. Okey, seterusnya kita lihat soalan di sini. Okey, soalan ni telah dijawab oleh Nur Syazatul Wahidah Muhammad Isyam dari SNK Sungai Ranggam. Rasanya tak ada di talian kot. Okey, ada wakil dari Sungai Ranggam tak kat sini? Ada tak? Tak ada. Okey, Syazah Akilah ada di sini?
Di talian cikgu ada Syazal Akilah? Ada. Okey, Syazal Akilah dari sekolah mana? Mahat Al-Aziz. Mahat Al-Aziz. Okey, boleh bacakan jawapan Nur Syazatul Wahidah tak? Boleh. Kita tengok sama-sama. Okey, silakan. Masyarakat zaman tersebut dikenali sebagai masyarakat Arab Jahiliyah kerana mengamalkan amalan tidak bermoral seperti perkahwinan bebas serta menyembah berhala. Selain itu, mereka juga mengamalkan semangat kesukuan yang melampau dan membunuh bayi perempuan yang dianggap menjatuhkan maruah keluarga. Okey, Syazal Akilah, fakta ada berapa di situ? 4. Fakta 4. Okey, contoh? Contoh 1. Contoh 1. Okey, tadi huraian ya. Okey, sebab ini mengapakah juga adalah sebab ya, sebab. Okey. Jadi mengamalkan amalan tidak memoral, okey, di situ tidak memoral dalam fakta, kemudian diberikan ya contoh di situ perkahwinan bebas. Okey, menyembah berhala juga dalam fakta, semangat kesukuan juga dalam fakta dan juga membunuh bayi perempuan. Okey, jadi 4 markah di situ diberikan 5 isi. Okey, ini jawapan daripada Nur Syazatul Wahidah ya. Okey, terima kasih pada Syazal Akilah. Okey, sebenarnya soalan-soalan ni cikgu telah berikan di dalam Google Form ya. Jadi pelajar jawab ya dan cikgu semak di sini bersama-sama dengan pelajar. Jadi kita belajar ya yang manakah fakta, yang manakah huraian dan yang manakah inference ya untuk memantapkan lagi ya jawapan penulisan jawapan pelajar dalam kertas 2. Okey, seterusnya. Okey, ini adalah soalan SPM 2017, SPM sebenar ya. Okey, tengok di situ. Jadi di sini bukan 2 markah yang 4 markah sepatutnya. Okey, apakah maksud jahiliah? Okey, jadi sama tak dengan yang tadi? Okey. Yang tadi kalau pelajar lihat ya, okey, yang ni mengapakah sebab? Okey, yang ni dia tanya apakah maksud jahiliah? Sama je ya. Okey, cuma dia tambah di situ. Maksud jahiliah ialah berasal dari perkataan Arab iaitu jahalah. Ya, okey, kemudian tidak menyembah Allah. Okey, jadi pelajar boleh tengok jahalah tu maksud jahil dan tidak mengetahui ya. Tidak menyembah Allah, menyembah berhala dan juga tidak menerima kebenaran serta tidak mengikut ajaran Nabi. Okey, jadi di situ ada 5 isi, 4 markah ya, 5 isi. Okey, seterusnya kita tengok. Ini Nur Syazliana juga dari SMK dari ya, 5 Al-Biruni. Bagaimanakah? Apa maksud bagaimanakah pelajar? Apa maksud bagaimanakah? Okey, boleh tulis. Tadi cikgu tanya mengapakah sebab. Okey, Afiq Najmi. Bagus. Afiq Najmi dari sekolah mana? Boleh on mic Afiq Najmi. Dari sekolah mana? Mahat Al-Aziz. Mahat Al-Aziz. Okey. Jadi Afiq Najmi faham kata tugas. Bagus ya. Okey, bagaimanakah? Bagaimanakah adalah cara ya. Bagaimanakah kehidupan masyarakat Arab Jahiliyah sebelum kedatangan Islam? 6 markah dekat situ. Ya. Okey, Afiq Najmi boleh baca tak? Dah kena pasti mana satu jawapan. Baca dulu. Boleh tak? Okey. Boleh. Okey, bacakan. Kehidupan masyarakat Arab Jahiliyah sebelum kedatangan Islam ialah mereka mengamalkan perbuatan yang tidak bermoral seperti berjudi, berzina dan minum arak. Selain itu, kedudukan wanita dalam masyarakat adalah rendah sehingga tidak dapat mewarisi harta tinggalan ibu bapa mereka. Terdapat di kalangan mereka yang menanam bayi perempuan hidup sejurus dilahirkan. Hal ini kerana ia dianggap anak perempuan boleh menjatuhkan maruah keluarga. Di samping itu, dalam soal perkahwinan pula tidak ada peraturan khusus yang boleh dijadikan panduan masyarakat. Aktiviti perniagaan dijalankan berdasarkan riba dan penipuan. Para pedagang lebih mementingkan keuntungan dan kekayaan semata-mata. Akhir sekali, kegiatan merompak dan merampas barangan daripada kafilah merupakan punca mata pencarian masyarakat Arab Jahiliyah sebelum kedatangan Islam. Okey, sebelum kedatangan Islam. Okey ya. Okey, jadi bagaimanakah cara? Okey, kita tengok ada berapakah isi yang Nur Syazliana ya Zulkifli ni buat ya. Okey, kita tengok ya jawapannya. Okey, di situ cikgu dah letakkan fakta dan juga huraian. Yang biru tu adalah fakta ya.
Yang purple tu adalah juga huraian dan juga contoh ya. Okey, kita boleh tengok di situ. Okey, yang pertama sekali, tidak bermoral itu adalah fakta. Apa yang dikatakan tidak bermoral? Iaitu berjudi ya. Okey, kemudian kedudukan wanita dalam masyarakat adalah rendah, itu adalah fakta. Ya, okey, lagi apa dia? Menanam bayi perempuan hidup-hidup. Okey, kemudian hal ini dianggap anak perempuan boleh menjatuhkan maruah mereka, itu dalam huraian. Okey, soal perkahwinan tidak ada peraturan khusus. Okey, itu adalah fakta. Aktif perniagaan riba. Okey, itu adalah fakta. Ya, kemudian mementingkan keuntungan dalam huraian. Okey, kegiatan merompak dan merampas ya adalah mata pencarian. Okey, jadi kat situ boleh tengok 7 isi yang diberikan ya, 6 markah ya. Okey, seterusnya. Okey, ni tengok SPM 2017 ya. Okey, tengok perbezaan soalan tadi dengan soalan seterusnya ya. Okey, di sini adalah soalan SPM sebenar. Kita tengok. Jadi pelajar perlu menganalisis ya fakta daripada buku teks dan sesuaikan dengan soalan ya. Tadi soalan direct. Okey, jadi tengok soalan. Pada pendapat anda, mengapakah masyarakat Arab Jahiliah melakukan amalan jahiliah dalam kehidupan mereka? 8 markah. Okey, 8 markah ya. Okey, masyarakat Arab Jahiliah melakukan amalan jahiliah dalam kehidupan mereka kerana beranggapan anak perempuan menjatuhkan maruah mereka. Okey, itu adalah fakta. Okey, seperti membunuh anak perempuan hidup-hidup, itu adalah huraian. Okey, kemudian selain itu mementingkan kekayaan, itu adalah fakta. Ya, kemudian dan keuntungan dengan mengamalkan riba dan penindasan. Okey, kekayaan adalah fakta dan keuntungan dengan mengamalkan riba dan penindasan, itu juga adalah fakta. Okey, kemudian selain itu mereka melakukan amalan tersebut untuk menunjukkan lelaki yang sempurna, itu adalah fakta. Ya, meminum arak sehingga mabuk, itu adalah huraian. Selain itu mereka sanggup berperang dan pertahankan kabilah masing-masing, itu adalah fakta, seperti perang Al-Basus, itu contoh. Kerana mempunyai semangat asabiah. Okey, kerana bila ada kata hubung ya, ingat pelajar ya, bila pelajar buat soalan, menjawab soalan bila menggunakan kata hubung, maka pelajar akan dapat lagi 1 markah. Di sini ya, perang Al-Basus contoh kerana mempunyai semangat asabiah. Ini adalah huraian. Kesannya, jadi bila kesannya ini adalah inference ya. Kesannya menyebabkan kehidupan mereka sentiasa huru-hara dan kucar kacir. Okey, itu adalah inference. Okay, jadi tengok jawapan ya. Jadi dalam peperiksaan SPM kita tak jangka soalan apa yang bentuk yang akan keluar ya. Okey, ni contohlah jawapan yang baik ya. Okey. Ada banyak fakta di situ ya. Okey, seterusnya. Ya, ini adalah soalan kebat. Kebat tapi kebat berfakta ya. Bagaimanakah? Apa maksud bagaimanakah? Okey, ini soalan esei ya daripada SPM 2017. Bagaimanakah Rasulullah SAW berusaha untuk menghapuskan amalan tersebut? Amalan tersebut tu amalan apa? Iaitu amalan jahiliah ya, amalan jahiliah. Okey, kita tengok yang ada di sini. Okey, Putri Nur Sabrina ada di talian. Putri, boleh jawab Putri? Ada. Okey, perkenalkan Putri dari sekolah mana? SMA Al-Aziz. Okey, Al-Aziz juga. Okey. Boleh baca Putri? Baca jawapan. Okey. Okey. Rasulullah SAW berusaha untuk menghapuskan amalan tersebut dengan berdakwah secara lemah lembut dan berhikmah. Selain itu, Nabi tidak memaksa tetapi menunjuk dengan menggunakan akal dengan membandingkan akhlak masyarakat jahiliyah dengan akhlak yang sekarang berislam. Seterusnya, Nabi menggunakan ayat Al-Quran untuk menjawab pertanyaan serta menunjukkan teladan yang baik. Akhir sekali, Nabi menunjukkan Islam memberi layanan yang sama kepada semua manusia. Okey, tengok di situ. Yang warna biru adalah fakta, yang warna merah tu adalah huraian. Jom buat ya. Okey, bagaimanakah cara ya? Okey.
SAW berusaha untuk menghapuskan makna tersebut dengan berdakwah secara lemah lembut, berhikmah. Okey, tulis tu lagi markah. Setelah itu Nabi tidak memaksa tetapi memujuk dengan menggunakan akal. Dengan membandingkan akhlak masyarakat jahiliah dengan akhlak yang disarankan Islam. Okey, seterusnya Nabi menggunakan ayat Al-Quran untuk menjawab pertanyaan serta menunjukkan teladan yang baik. Okey, teladan yang baik boleh bagi contoh sih seperti apa? Jujur, amanah dan sebagainya ya. Okey, akhir sekali Nabi menunjukkan Islam memberi layanan yang sama kepada semua manusia. Yang ni pun pelajar kena analisis ya. Jawapan ni ringkas je tapi pelajar boleh sambung lah. Boleh sambung jawapan tu. Contohnya tu Nabi menggunakan ayat Quran untuk menjawab pertanyaan serta menunjukkan teladan yang baik seperti amanah, ya, baik hati dan sebagainya ya. Okey, ini contoh SPM 2017. Okey. Dapat markah ya, cukup di situ. Okey, kita tengok ya. Okey, habis berkaitan dengan zaman jahiliah. Okey, kita masuk kepada tajuk seterusnya. Apakah tajuk seterusnya? Ya, untuk tema 8 ni. Ya, tadi tengok ya zaman jahiliah. Okey, seterusnya pelajar juga bolehlah kuasai berkaitan dengan cara penyebaran Islam di Mekah ya, penyebaran Islam di Mekah. Okey, tengok penyebaran Islam di Mekah. Okey, bagaimanakah penyebaran Islam di Mekah? Okey, ada dua cara. Yang pertama adalah secara rahsia, yang kedua apa dia? Boleh bagi pendapat? Secara rahsia dan Nadia? Secara rahsia dan Terang-terangan. Terang-terangan ataupun secara terbuka. Okey. Fizana Azman, ada talian? Fizana. Okey, tengok ya, kita flashback semula sebelum kita jawab. Okey, secara rahsia selama berapa tahun? Ya. Okey, dilaksanakan selama 3 tahun. Kemudian ditujukan kepada keluarga sahabat dan kerabat baginda. Baginda ya, Nabi Muhammad, keluarga dan sahabat. Sahabat dia siapa? Ya, Abu Bakar Al-Siddiq. Keluarga siapa pada keluarga? Iaitu kepada siapa kepada keluarga? Siapakah keluarga yang terdekat? Boleh check dekat situ. Di jawapan boleh cikgu. Siapakah pada keluarga? Sahabat cikgu dah bagi tahu tadi, iaitu Abu Bakar As-Siddiq. Pada keluarga, boleh tuliskan pada cikgu kalau tak nak cakap. Siapakah pada ahli keluarga? Secara rahsia. Ya. Okey, iaitu kepada isterinya iaitu Khadijah bin, isteri baginda para wanita dah jawab. Okey. Azad Kila penentuan Siti Khadijah ya, Khadijah bin Al-Walid ya. Walid ya. Okey, seterusnya. Okey. Rumah Al-Arkam Rumah Al-Arkam ya dijadikan pusat kegiatan dakwah Islam ya. Okey. Itu dah diberikan contoh tu ya. Ali bin Talib tu siapa? Adalah sepupu Nabi ya. Okey, dan sahabat dia adalah Abu Bakar As-Siddiq. Okey, seterusnya kat sini. Ya, secara terbuka dilaksanakan 10 tahun. Ya, ditujukan kepada keluarga Abdul Muttalib. Ya. Okey, dan ceramah terbuka adalah di rumah Ali bin Abu Talib. Ya, dan juga di Bukit Safa. Ya, di Bukit Safa. Ya, secara terbuka dan dihadiri oleh seramai ya pentadbir, ketua pentadbir di kota Mekah. Okey, kita tengok ya reaksi. Bagaimana reaksi masyarakat Arab jahiliah ya terhadap Islam? Okey, kenapa mereka boleh menerima Islam? Okey, reaksi ya. Okey. Reaksi masyarakat terhadap Islam ada yang menerima dan ada yang menentang. Ada dua pihak ya. Okey, kalau soalan ni keluar dalam SPM ya agak mudah kepada pelajar ya. Zaman jahiliah biasanya dikaitkan juga dengan reaksi masyarakat jahiliah ya. Baik, selalunya soalan SPM digabungkan ya. Okey, menerima kadar Islam. Bagaimana dia, kenapa diterima? Okey, kerana peribadi Nabi Muhammad SAW ya yang digelar Al-Amin. Apa maksud Al-Amin? Dipercayai kemuliaan ajaran Islam itu sendiri.
Okey, layanan yang sama kepada semua manusia ya. Islam melayan semua sama taraf manusia ya. Di kalangan orang miskin dan juga orang kaya ya. Okey, jadi kerana layanan sama rata inilah yang menarik golongan hamba untuk memeluk Islam. Okey, seterusnya berdakwah secara lemah lembut dan berhikmah ya. Okey, tidak memaksa manusia masuk Islam. Dia tidak memaksa ya, Nabi Muhammad SAW tidak memaksa manusia masuk Islam, tetapi apa dia buat? Ya, dia membacakan ayat Al-Quran dan menunjukkan nilai-nilai yang baik. Membandingkan nilai akhlak Islam dengan jahiliah ya. Okey, jadi disebabkan perkara ini maka Islam diterima oleh penduduk di Mekah. Okey, kita tengok seterusnya. Reaksi. Tadi kenapa Islam diterima? Sekarang ni sebab dan kenapa Islam ditentang oleh masyarakat Arab Quraisy. Okey, sebabnya yang pertama perbezaan kepercayaan serta amalan, iaitu amalan menyembah berhala. Ya. Okey, bertukar kepada menyembah Allah yang Maha Esa. Okey, persamaan taraf ya yang disarankan oleh Islam. Ya, manakala di masyarakat Arab Quraisy ya, zaman jahiliah mereka mementingkan kedudukan ya. Okey, menolak konsep persaudaraan Islam ya, kerana mereka mengamalkan asabiah, menggugat pengaruh dan kedudukan ya, kedudukan masyarakat Arab jahiliah ya. Okey, menjelaskan perusahaan berhala. Jadi menjelaskan ekonomi masyarakat Arab jahiliah, sebab itulah mereka menentang. Okay, jadi yang ini adalah sebab-sebab penentangan ya. Okey, bagaimanakah masyarakat Arab Quraisy menentang ya Nabi Muhammad SAW? Okey, yang pertama dicemuh. Okey, diganggu semasa beribadat. Contohnya meletakkan najis ketika Nabi beribadat. Ya, mengugut bunuh ya. Okey, dicemuh ni ya, contohnya melalui puisi, dicemuh ya melalui puisi. Okey, mengejek ajaran Islam. Okey, dan seterusnya tumahan dan juga tuduhan. Okey, memujuk baginda. Okey, memujuk baginda apa? Menawarkan baginda dengan harta perempuan dan sebagainya ya. Itu cara masyarakat Arab Quraisy Mekah menentang ya ajaran Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW ya, melakukan pemelawan. Okey, melakukan pemelawan macam mana? Ya, dalam berniaga dan sebagainya. Okey, sekejap ya. Faham tengah live. Ajar. Saya tengah mengajar. Tak apa, sekejap. Tengah live. Baik, seterusnya kita lihat ya, pelajar. Baik, kita lihat seterusnya kertas 1 SPM. Okey, pelajar boleh jawab ya sambil orang chatting ataupun beritahu kepada cikgu ya. Okey, kita tengok kertas 1 SPM berkaitan dengan soalan penyebaran Islam di Mekah. Okey, kita fokus kepada penyebaran Islam di Mekah ya. Okey, tengok di situ SPM 2004. X 3 tahun secara rahsia. Ya, 10 tahun secara terbuka. Berdasarkan rancangan di atas, S merujuk kepada apa? Okey, baca boleh tengok di situ jawapannya. Okey, berikan jawapan pada cikgu. Islam di Madinah, penyebaran Islam di Mekah, pencerahan orang-orang Islam, pengumpulan ayat suci Al-Quran. Okey, Nadia jawab B, Izian B, Farhana B, Afi Akilah, Afi Najmi, Putri Sabrina. Okey, yang berada di talian ni semua yang menjawab B, penyebaran Islam di Mekah. Okey, betul ya? Okey, jadi pelajar tolong tengok ya. Okey, penyebaran Islam ada dua ya. Peringkat pertama adalah di Mekah, yang kedua barulah di Madinah selepas penghijrahan Nabi. Okey, jadi 3 tahun secara rahsia, 10 tahun secara terbuka ya. Okey, penyebaran Islam di Mekah. Okey, seterusnya
Tengok SPM 2006. Mengapakah orang Arab Quraisy menentang ajaran Islam? Ya. Okey, boleh berikan jawapan di situ? Okey, pelajar boleh berikan jawapan? Okey, Hafiz Najmi jawab B. B apa dia? Okey, mengapakah orang Arab Quraisy menentang ajaran Islam? Okey, yang pertama perbezaan kepercayaan. Okey, kalau B apa dia? Kepercayaan. B apa? 1 dan 4. Prinsip jangan berbeza, terpengaruh dengan bandingkan luka dan tanggapan salah terhadap tugas Nabi Muhammad SAW. Okey, Nur Izzah jawab B, Syazak Kira pun jawab B. Okey, betul ya. 4, tanggapan salah terhadap tugas Nabi Muhammad SAW dan seterusnya perbezaan kepercayaan. Okey, jawapannya betul B, 1 dan 4. Okey, seterusnya. Kita lihat SPMU 2016. Bentuk pemelawan terhadap keluarga Nabi Muhammad SAW yang dilakukan oleh Arab Quraisy adalah larangan. Larangan tentang apa? Pemelawan ya, mendekati orang ramai, menjalin hubungan luar, memasuki kota Mekah dan seterusnya menjalankan perniagaan. Okey, pelajar boleh jawab di ruangan chat. Okey, Nadia jawab D. Fahana D, Syazak Akilah D, Izian juga jawab D, Afina Mini juga jawab D ya. Okey, betul ya, pemulawan. Ya, pemulawan menjalankan perniagaan. Okey, sini silap cikgu ni ya. Okey, jawapannya adalah D. Okey, seterusnya SPM 2015. Pada peringkat awal penyebaran Islam di Mekah, golongan hamba adalah golongan yang mula-mula tertarik dengan ajaran Islam. Kita uji kumpul yang warna kuning tu ya. Okey, itu adalah kata kunci untuk pelajar cari jawapan. Golongan hamba tertarik dengan Islam. Mengapakah mereka tertarik dengan ajaran Islam? Okey, pelajar boleh bagi jawapan di situ. Okey, semua pelajar di sini menjawab A ya, mempertahankan prinsip kesamarataan. Okey, betul ya. A jawapannya. Okey, tak ada masalah. Okey, seterusnya. Saya tengok di sini. SPMU 2015, Surah Al-Mudassir ayat 1 hingga 7 adalah wahyu kedua yang diturunkan oleh Nabi Muhammad SAW yang mengandungi perintah supaya menyebarkan Islam. Bagaimanakah cara Nabi Muhammad SAW melaksanakan perintah tersebut? Okey, pelajar boleh jawab. Okey, Farah Wahidah, Nur Farah ada jawab A, Putri jawab D, Syazak Akilah D, Nadia Said D, Nurul Fahana jawab D. Okey, D itu apa? Menyampaikan dakwah terhadap keluarga terdekat terlebih dahulu. Okey, D jawapannya. Okey, betul ya, D. Okey, tengok seterusnya. SPMU 2019. Okey, pelajar boleh jawab dah. Setelah menerima wahyu, setelah menerima wahyu yang kedua, Nabi Muhammad SAW mula merancang untuk menyebarkan Islam. Apakah strategi yang digunakan oleh baginda untuk menyebarkan Islam? Apa dia? Bagi sistem pemerintahan, membetulkan akidah masyarakat, meningkatkan ekonomi ummah, memperkasa sistem kabilah. Okey, pelajar boleh bagi jawapan. Okey, Nadia jawab B, Farhana juga jawab B. Lagi? Okey. Jadi Nadia dan juga Farhana menjawab B jawapannya iaitu membetulkan akidah masyarakat. Okey, betul jawapannya D ya. Okey, jawapan D betul. Salah. Okey. Baik. Sekarang ni kita tengok ya. Juga kita semak soalan struktur dan juga soalan esei. Okey, ini adalah soalannya. Yang pertama, mengapakah perubahan yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW mendapat tentangan daripada masyarakat Quraisy Mekah? 8 markah. 8 markah makna soalan esei. Nyatakan dua pihak menerima Islam secara rahsia. 2 markah. Itu adalah soalan struktur.
Okey, 5. Mengapakah Nabi Muhammad SAW berdakwah secara rahsia? Yang keenam, ini soalan sambungan ya. Jadi kita buat zaman jahiliah. Okey, 2 soalan. Okey, kita sambung dengan penyebaran Islam. Bagaimanakah Nabi Muhammad SAW berdakwah secara dua markah juga, maksudnya 2 isi. Okey, yang ketujuh, mengapakah orang Arab Quraisy Mekah menentang dakwah Islamiah Nabi Muhammad SAW? Okey, dan markah maksudnya 6. Isi dan yang ke-8, mengapakah Islam akhirnya diterima oleh pelbagai lapisan masyarakat di semenanjung tanah Arab? 6 markah ataupun 6 isi. Okey, kita tengok jawapan yang diberikan oleh rakan awak di sini. Okey, Farah Wahidah. Boleh baca Farah Wahidah? Farah Wahidah dari mana? Tolong bacakan jawapan Mariam dari SMK Datuk Majalila ni. Okey, Farah Wahidah boleh? Boleh. Farah Wahidah dari mana? Maharaja Lela. Okey, Majalila. Kawan awak ni kenal dia? Kenal. Dia pelajar kelas sains ya? Okey. Farah Wahidah, tolong bacakan jawapan kawan awak. Masyarakat Quraisy Mekah menentang perubahan yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW kerana Islam mencabar kepercayaan tradisi turun-temurun mereka. Ajaran Islam juga melarang masyarakat menyembah berhala. Selepas itu, perubahan yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW telah mengancam ekonomi masyarakat Quraisy Mekah. Hal ini kerana perubahan ini telah menjejaskan perusahaan mengukir patung berhala. Seterusnya, masyarakat Quraisy Mekah juga tidak setuju dengan konsep persaudaraan yang diamalkan oleh orang Islam. Hal ini kerana struktur sistem kabilah masyarakat Quraisy Mekah adalah berasaskan keturunan. Di samping itu, setiap kabilah masyarakat Quraisy Mekah mempunyai identiti dan peraturannya sendiri. Akhir sekali, masyarakat Quraisy Mekah tidak menerima konsep persamaan taraf antara golongan kaya dan golongan miskin. Okey, jadi ini soalan esei 8 markah. Mengapakah perubahan? Okey, mengapakah? Apa sebut apa maksud mengapakah? Tugas ialah sebab. Ya, sebab. Sebab kenapa perubahan mendapat tentangan. Okay, kita tengok jawapan yang dibawa oleh Mariam yang dibacakan oleh para Wida tadi ya. Okey, yang pertama kita tengok jawapannya. Okey, ada di situ. Cikgu buat fakta yang berwarna merah dan warna biru adalah huraiannya. Boleh nampak ya? Okey, yang pertama mencabar kepercayaan tradisi turun-temurun. Okey, perbezaan kepercayaan di mana Islam melarang masyarakat menyembah berhala, itu dalam huraian kepada kepercayaan. Okey, kemudian mengancam ekonomi, itu adalah fakta. Apa ekonomi masyarakat Quraisy? Iaitu mengukir patung berhala. Okey, seterusnya tidak bersetuju dengan konsep persaudaraan. Ya, sebab apa? Huraiannya kerana masyarakat Quraisy menggunakan sistem kabilah yang berasaskan keturunan. Okey, kemudian dan juga mempunyai identiti dan peraturannya sendiri. Okey, itu adalah huraian juga. Okey, kemudian tidak menerima konsep persamaan taraf. Itu adalah huraian. Itu adalah fakta. Okey, jadi di sini Mariam memberikan isi kepada kita 2, 4, 6, 7, 8. 8 isi maksudnya 8 markah ya. Okey. Seterusnya, kita tengok. Ni Nur Ain Adila. Ada Nur Ain Adila kat sini? Tak ada masuk rasanya. Ya? Okey, ni satu lagi soal jawapan. Kita tengok jawapannya agak perenggan yang pertama. Jawapan pertama dengan jawapan Mariam tadi adalah sama ya. Perenggan yang pertama. Tetapi Adila ditambah sedikit pada perenggan yang kedua di situ. Okey, juga sama, yang merah adalah fakta, yang biru adalah huraian. Okey, tengok Nur Ain Adila buat. Okey, mengapakah perubahan yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW mendapat tentangan daripada masyarakat Quraisy Mekah? Okey, yang warna merahnya adalah fakta, mencabar kepercayaan. Apakah kepercayaan? Huraiannya adalah patung berhala.
Okey, kemudian menjejaskan ekonomi. Itu adalah fakta. Huraiannya mengukir patung berhala. Bertentangan dengan semangat dengan sistem asabiah. Ya. Asabiah iaitu sistem kabilah berdasarkan keturunan. Okey, dibagi asabiah kita letak di situ adalah fakta, sistem kabilah adalah huraian. Okey, sistem sosial berasaskan persaudaraan itu adalah fakta. Ya, sebab apa? Persamaan taraf, ya, menggugat sistem sosial yang sedia ada. Ya, akhir sekali persamaan taraf golongan kaya tidak dapat diterima oleh masyarakat Quraisy. Hal ini kerana mementingkan, ya, sebab Arab Quraisy mementingkan pangkat dan kedudukan yang tinggi dalam sesuatu kabilah. Okey, jadi boleh tengok kat situ ya. Okey, 9 isi diberikan, okey 8 markah. Okey. Dah ya. Okey, seterusnya. Kita lihat soalan. Ini yang 2 markah tadi. Okey, Nadia, boleh baca Nadia. Okey, kepada Adila. Sebab Adila tak boleh masuk, ya. Nyatakan dua pihak menerima Islam secara rahsia. Okey, bacakan Nadia. Dua pihak yang menerima Islam secara rahsia ialah golongan bawahan seperti hamba. Selain itu, sahabat yang rapat dengan Nabi Muhammad SAW seperti Abu Bakar As-Siddiq. Okey. Jadi hamba. Kalau nak letak nama hamba, siapa hamba? Contoh hamba. Siapa tahu? Letak kat ruang chat tu, siapa golongan hamba? Ya, golongan bawahan seperti hamba. Iaitu siapa? Contoh Bilal bin Rabah. Ya, okey. Selain itu sahabat yang rapat. Bilal Rabah. Putri dah letak dah. Okey. Kemudian sahabat. Letak sahabat pun dah dapat markah. Bagi contoh pun dapat lagi markah. Ya, ini soalan bulan. Ini juga adalah soalan SPM sebenar pun keluar ya. Zaman jahiliah tadi, tengok tahun bila keluar. Ya, jadi soalan target kita ni. Ya, last keluar zaman jahiliah. Ya, dan juga penyebaran Islam. Ya. Jadi dua-dua tajuk ni, ya, cikgu minta tolonglah kuasai untuk SPM 2020. Okey, mengapakah Nabi Muhammad SAW berdakwah secara rahsia? Secara rahsia. Okey, sambung lagi Nadia. Nabi Muhammad SAW berdakwah secara rahsia kerana ia merupakan strategi penyebaran Islam bagi mengelakkan penentangan kerana baginda bimbang Islam akan dihancurkan. Selain itu, Nabi Muhammad SAW berdakwah secara rahsia kerana Islam baru dikenali dan bilangan penganutnya masih sedikit. Okey, tengok ya. Ayat yang pertama yang diberikan oleh Adila ni, Nabi Muhammad SAW berdakwah secara rahsia kerana ia merupakan strategi penyebaran Islam bagi mengelakkan penentangan. Okey, jadi di sini cikgu tak bagi jawapan. Bila kata mengapakah? Ya, mengapakah ya? Okey, mengapakah? Okey, jadi boleh di sini strategi penyebaran Islam. Ya. Ya, untuk mengelakkan penentangan. Okey, Islam masih baru dikenali dan bilangannya penganutnya masih sedikit. Okey, betul jawapannya di situ ya. Okey, seterusnya. Tengok Nur Aina Wafa dari SMKA. Ya, soalan yang ke-6 dan yang ke-7. Pertama, bagaimanakah Nabi Muhammad SAW berdakwah secara terbuka? Okey, yang ke-7, mengapakah orang Arab Quraisy Mekah menentang dakwah Islamiah Nabi Muhammad SAW? Okey, kita tengok soalan yang ke-6. Farah tadi boleh baca tak Farah? Farah Wida. Soalan yang ke-6 dan yang ke-7. Boleh. Okey, boleh. Soalan 6 dengan 7 ke cikgu? Ya. Nabi Muhammad SAW berdakwah secara terbuka dengan menunjukkan kepribadian yang mulia serta membandingkan akhlak jahiliah dengan akhlak Islam. Okey. Kita menunjukkan kepribadian dan juga membanding akhlak. Itu cara. Ya, bagaimanakah cara? Okey, yang ke-7. Farah? Orang Arab Quraisy Mekah menentang dakwah Islamiah kerana perbezaan kepercayaan. Agama Islam yang dibawa oleh Nabi menyeru umatnya untuk menyembah Allah yang Maha Esa manakala masyarakat Arab menyembah berhala. Selain itu, mereka menentang konsep samaan taraf. Ini kerana masyarakat Arab Jahiliyah mementingkan perbezaan darjat manakala Islam menganggap umatnya sama di sisi Allah.
Seterusnya, penyebaran Islam dianggap akan menggugat ekonomi mereka. Contohnya, perusahaan mengukir pahala. Patung berhala. Okey, betul situ ya. Okey. Patung berhala. Okey, Namarkah. Okey. Ya, okey. Ini soalan yang mudah. Okey, soalan seterusnya kita tengok. Nombor 8. Mengapakah Islam akhirnya diterima oleh pelbagai lapisan masyarakat di semenanjung tanah Arab Namarkah? Okey, Putri boleh baca tolong Putri. Dan berikan cikgu yang manakah jawapannya. Boleh Putri Sabrina? Ya, cikgu. Okey, sila bacakan. Islam akhirnya diterima oleh pelbagai lapisan masyarakat di semenanjung tanah Arab kerana mereka tertarik dengan ajaran Islam dan memberikan layanan yang sama kepada semua manusia. Selain itu, kerana kemuliaan ajarannya dan kebijaksanaan Nabi Muhammad SAW berdakwah, baginda berdakwah secara lemah lembut dan berhikmah. Baginda tidak memaksa orang Islam tetapi memujuk mereka dengan menggunakan akal yang dianugerahi Allah. Okey. Putri, yang manakah jawapannya Putri? Jawapan yang awak bacakan tadi. Memberikan layanan yang sama kepada semua manusia. Okey, layanan yang sama. Okey, betul. Lagi? Kemuliaan ajaran. Kemudian ajaran. Okey, betul. Lagi? Kebijaksanaan Nabi Muhammad SAW berdakwah. Okey, kebijaksanaan Nabi. Okey, betul. Seterusnya? Berdakwah secara lemah lembut dan berhikmah. Okey, lemah lembut satu isi, berhikmah satu isi. Okey, betul. Lagi? Tidak memaksa orang ramai memeluk Islam. Okey, tidak memaksa. Ya, dan seterusnya. Ada lagi tak? Memujuk mereka dengan menggunakan akal. Okey, memujuk dengan menggunakan akal ya. Okey, jadi jawapan di sini ya. Letak di sini memujuk dengan menggunakan akal. Ya. Okey, di situ. Berhikmah, kebijaksanaan, layanan yang sama. Okey, betul ya. Okey, jadi ada 6 isi diberikan di situ. Tak ada masalah ya. Okey, betul. Okey, seterusnya. Ni cikgu rasa soalan yang terakhir yang kita bincangkan ya. Okey. Soalan yang terakhir, mengapa? Okey, yang ini adalah juga soalan yang sama tapi dibuat oleh Nur Aina Wafa. Ya, okey, cikgu nak minta Syaza Akilah. Boleh tak bacakan? Dia kena pasti jawapan. Boleh. Okey, kena pasti jawapan. Yang mana saya baca dan kena pasti jawapan ya. Kita simak sama-sama. Islam akhirnya diterima oleh pelbagai lapisan masyarakat di semenanjung tanah Arab kerana kemurnian ajaran Islam dan kebijaksanaan Nabi Muhammad SAW berdakwah. Baginda berdakwah secara lemah lembut dan berhikmah. Baginda tidak memaksa orang ramai memeluk Islam tetapi memujuk mereka dengan menggunakan akal yang dianugerahi oleh Allah. Nabi Muhammad SAW telah memujuk mereka dengan menggunakan akal dengan Allah. Nabi Muhammad SAW telah menanamkan keimanan yang kuat kepada pengikutnya. Mereka juga mengenali peribadi Nabi Muhammad SAW yang sememangnya terkenal sebagai seorang yang berakhlak mulia. Ajaran Islam yang memberikan layanan yang sama kepada semua manusia. Beliau juga membandingkan antara nilai akhlak masyarakat Arab Jahiliyah dengan nilai akhlak yang disaran oleh Islam. Nabi Muhammad SAW juga membacakan ayat Al-Quran untuk menjawab pertanyaan para sahabat. Beliau memberikan penerangan dan menunjukkan teladan yang baik. Okey, yang manakah jawapannya? Kemudian ajaran Islam dan kebijaksanaan Nabi. Okey, itu yang pertama, kemuliaan ajaran Islam, kebijaksanaan. Yang kedua lagi? Berdakwah secara lemah lembut dan berhikmah. Okey, lemah lembut satu markah, berhikmah satu markah. Okey, lagi? Tidak memaksa orang ramai memeluk Islam. Tidak memaksa lagi? Memujuk mereka dengan akal yang dianugerahi Allah. Okey, menggunakan akal. Okey, betul. Seterusnya menanamkan keimanan. Lagi? Apa nama dia? Mengenali peribadi Nabi Muhammad
Seorang berakhlak mulia. Okey, berakhlak mulia. Okey, betul. Lagi layanan yang sama. Seterusnya. Membandingkan antara nilai akhlak masyarakat dengan nilai akhlak yang disyariatkan oleh Islam. Okey, membandingkan. Okey, betul. Lagi. Membacakan ayat Al-Quran untuk menjawab pertanyaan para sahabat. Okey, membacakan ayat Al-Quran. Okey, dan seterusnya. Berikan penerangan dan menunjukkan teladan yang baik. Okey, teladan yang baik dengan akhlak mulia sama tak? Sama. Okey, sama. Jadi cikgu bagi kat situ teladan yang baik ya. Okey, jadi di sini pelajar ni buat 9 isi 6 markah. Okey, jadi hari ni kita bincangkan ya 2 tajuk daripada bab 4 ya. Okey, betul. Okey, jadi pelajar sebagai pelajar yang target 80 ya, pelajar cemerlang. Okey, diharapkan pelajar boleh ya menulis jawapan struktur dan isi seperti mana contoh yang rakan-rakan awak buat di sini ya. Okey, jadi hari ini kita fokuskan pada 2 tajuk, iaitu tadi yang pertama iaitu zaman jahiliah dan seterusnya adalah berkaitan dengan soalan penyebaran Islam di Mekah ya. Baru 2 subtajuk yang kita bincangkan untuk tema tamadun Islam ya. Jadi sebagai calon cemerlang, kalau awak boleh menguasai ke semua tajuk yang cikgu berikan di sini ya, cikgu tunjukkan semula pada awak ya tajuk-tajuk di sini ya. Jadi tak ada masalah untuk awak cemerlang A+ dalam sejarah ya. Okey, jadi tadi kita tengok kita kuasai 2 saja, zaman jahiliah dan penyebaran Islam ya. Kemudian nanti esok kita juga ada siri seterusnya, iaitu semasa pelajar lain menyertai fizik ya, pelajar yang lain boleh menyertai subjek sejarah. Kita fokus pada tamadun Islam saja, perjanjian Aqabah, Bani Umayyah, teori kedatangan Islam dan pengaruh Islam dalam pendidikan. Diharapkan dan tajuk-tajuk yang kita bincangkan ini keluar dalam SPM 2020. Dan untuk pengetahuan pelajar, biasanya tema tamadun Islam dia akan keluar 2 soalan ya dalam SPM ya. Satu soalan struktur dan satu lagi adalah soalan isi. Itu adalah kebiasaannya. Kalau tak ada 2, ada 1 ya. Okey, jadi tema tamadun Islam ni agak mudah untuk pelajar kuasai. Ya, boleh ya pelajar ya? Okey. Okey, jadi cikgu ada berikan soalan sedikit dalam pelajar dia dapat tak soalan daripada Google Form tu? Ada ya? Ada dapat kan? Okey, boleh tak nanti cikgu akan bagi satu lagi soalan berkaitan dengan teori kedatangan Islam, pengaruh Umayyah dan juga pengaruh Islam pendidikan ya. Cikgu akan letakkan pada hari ini, malam ni pelajar boleh masukkanlah untuk kita perbincangkan ya seterusnya untuk tajuk tema tamadun Islam berikutnya pada hari esok daripada siri yang akan datang. Boleh ya pelajar ya? Boleh? Okey, boleh ya, sebab kita bincangkan sama-sama sebab hari ni adalah permulaan, cikgu tak kenal ya pelajar yang menyertai sebab hari tu pada hari Jumaat ada pelajar-pelajar yang menyertai cikgu. Ada tak pelajar menyertai cikgu pada hari Jumaat itu? Ada, okey ada. Okey, jadi yang ada pada hari ini cikgu akan berikan lagi soalan. Dan cikgu akan lihat soalan yang kamu dah buat perjanjian Aqabah yang ada di dalam talian bersama cikgu ni. Cikgu akan naikkan soalan awak lah ya, supaya mudah untuk awak bacakan soalan sendiri dan awak boleh lihat bagaimana penulisan jawapan awak dalam peperiksaan ya SPM nanti ya. Okey, baik, jadi itu saja daripada cikgu pada hari ini. Kita jumpa lagi esok. Okey, tengok pada group ya. Okey. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.